Dalam video ini saya nak tunjuk bagaimana cara yang berkesan untuk dia mengagihkan daging korban. Kalaulah korban yang dilakukannya itu korban wajib, orang yang buat korban wajib sedekahkan semua daging korban miliknya kepada fakir miskin. Sedekahkan semuanya. Kalau dia buat korban seekor lembu, bukan tekat daging, apa sahaja yang boleh dimanfaatkan pada lembu itu, tulang, ekor, kulit, limpa, hati, semua tu daging wajib disedekahkan ke semuanya kepada fakir miskin kalau korban itu korban wajib. Tapi kalau korban itu korban sunat, maka ada 3 cara mengagihkan daging korban tersebut. Cara agihan yang pertama ialah membahagikan daging korban itu kepada 3 bahagian. Mana dia apa? Kita buat 1/3, 1/3, 1/3. Maka 1/3 yang pertama diambil oleh orang yang buat korban. Katakan satu bahagian dapat 15 kilo daging, 15 kilo. Maka dia ambil 1/3. 1/3 tu 5 kilo. 1/3 diambil untuk dirinya sendiri, dimakan olehnya dan juga ahli-ahli keluarganya. 1/3 lagi disedekahkan kepada fakir miskin. 1/3 yang ketiga dihadiahkan kepada orang kaya. Disedekahkan kepada fakir miskin sebagai sumbangan untuk membolehkan mereka ni dapat makan. Sebab orang miskin ni memang memerlukan kepada makanan. Dihadiahkan kepada orang kaya, tu 3 ni sebagai tujuan untuk menambah silaturahim. Ini cara pembahagian yang pertama. Cara pembahagian yang kedua ialah 1/3 diambil oleh diri sendiri dan selebihnya 2/3 disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi cara pembahagian yang kedua ni orang kaya tiada habuan. Dan cara pembahagian yang ketiga ialah diambil sikit saja daripada daging korban tu. Selebihnya disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Ini cara yang ketiga. Contoh katalah satu bahagian lembu tu dia dapat 15 kilo, dia ambil lebih kurang 2 kilo gitulah. Kalau ahli keluarga dia ramai ambil 3 kilo, kalau dia dengan isterinya dia ambil sekilo. 14 kilo lagi ni sedekah semuanya kepada fakir miskin. Maka dalam 3 cara agihan ini, agihan pertama, kedua dan ketiga, maka cara agihan ketiga ini paling afdal. Ini paling aula. Dan inilah cara agihan ketiga ni yang paling banyak dapat pahala, kerana penerima utama daging korban itu adalah orang miskin. Mereka dapat dengan daging yang begitu banyak sekali. Walau bagaimanapun terpulanglah kepada orang nak buat korban, dia buat agihan mana pun tak apa, semuanya dapat pahala. Cara pertama pun boleh, yang kedua pun boleh, ketiga pun boleh. Tapi kalau berasa nak pahala yang banyak, buatlah cara agihan yang ketiga. Yang berikutnya, daging korban ini dia nak sedekah kepada fakir miskin, yang lebih aula sedekah mentah semuanya, itu yang paling aula. Tetapi tidak salah kalau kita masak lauk, panggil orang miskin terima makan sekali. Tetapi jika orang yang buat korban tu mengambil keputusan untuk memasak sebahagian daging korban, dia boleh masak sebahagian, tetapi mesti ada yang disedekah mentah kepada fakir miskin. Kalau dia masak keseluruhan daging korban, kemudian dia panggil orang fakir miskin, panggil makan, lepas itu bawa balik pula sebagai sedekah, maka tidak sahlah korbannya, sebab tidak ada sebahagian daging mentah yang disedekahkan. Di syarat tu sedekah mesti ada sebahagian daging yang mentah. Yang wajib disedekahkan itu adalah daging, bukan limpa, bukan hati, bukan tulang, bukan perut, bukan ekor. Tapi kalau nak bagi kepada fakir miskin, tulang, hati, limpa tak apa, tetapi daging kena bagi juga. Oleh itu, kalau orang yang buat korban, katakan dia sembelihan korban tu dia dapat 15 kilo, lepas tu dia dapatlah tulang sikit, limpa sikit, kulit sikit, tulang, limpa, otak dia bagi kepada fakir miskin, tapi daging dia balik rumah dia semua, tak sedekah langsung, maka tidak salah korbannya, sebab daging tidak disedekahkan kepada fakir miskin. Itulah sikit panduan yang dapat saya berikan sempena ketibaan musim korban ini. Semoga korban tuan-tuan semua diterima oleh Allah. Agihlah daging korban dengan agihan yang telah saya senaraikan cara-caranya itu. Semoga korban kita diterima oleh Allah sah dan mendapat pahala. Wallahu a'lam.